DNB telah ditubuhkan untuk melaksanakan rangkaian 5G pada kadar yang dipercepatkan berdasarkan model pemulihan kos atau dengan izin cost recovery dan berpandukan bekalan dengan izin supply-led. Model ini diguna pakai bagi mempercepatkan pelaksanaan rangkaian 5G pada kos yang rendah seperti yang dihasratkan oleh kerajaan. Berdasarkan arahan menteri yang dikeluarkan pada 31 Mei 2021 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai pembangunan infrastruktur dan rangkaian 5G, kerajaan telah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan infrastruktur dan rangkaian 5G di Malaysia melalui entiti neutral tunggal bagi merealisasikan potensi 5G dalam mewujudkan peluang ekonomi dan inovasi baru untuk Malaysia. Inilah yang sedang dikaji oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Kewangan dan insya-Allah satu pengumuman dasar akan dibuat menjelang hujung bulan Mac. Walau bagaimanapun, khusus berkait apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Titi Wangsa, TM sebagai sebuah syarikat telekomunikasi turut bersaing dalam industri ini dan berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi tidak dapat dianggap sebagai neutral dalam pelaksanaan rangkaian. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ledang, dimaklumkan bahawa sesi libat urus oleh KKD bersama semua syarikat telekomunikasi CDMTUY semua DNB serta SKMM, ianya adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan maklumat tambahan daripada semua pihak yang terlibat dalam menentukan hala tuju model pelaksanaan rangkaian 5G. Sesi libat urus ini masih lagi diteruskan. Malah insya-Allah esok saya akan bertemu dengan semua. Di mana masih ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi, diperinci, ditelusuri, diteliti sebelum keputusan mengenai hala tuju pelaksanaan 5G dapat dicapai. Kerajaan insya-Allah dijangka membuat keputusan muktamad mengenai pelaksanaan rangkaian 5G ini menjelang hujung Mac 2023. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, model Single Wholesale Network ataupun SWN yang digunakan DNB adalah berdasarkan model pemulihan kos dan berpandukan bekalan seperti yang saya sebut tadi. Kerajaan pada ketika ini sedang mempertimbang model pelaksanaan serta teknologi-teknologi terkini termasuklah Broadband Wireless Access, BWA, Fixed Wireless Access, FWA serta teknologi satelit bagi merapatkan jurang digital di antara kawasan bandar, desa dan kawasan-kawasan terpencil yang masih ada penduduk. Kerajaan mengambil pendekatan supaya DNB diurus dengan lebih telus dan terangkum supaya dapat mencapai penyertaan penuh oleh pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Akhirnya, apa yang mustahak, yang menjadi maqasid ataupun higher objektif dengan izin, kita dapat capai liputan 5G yang menyeluruh pada harga yang berpatutan untuk rakyat. Yang Berhormat Kuala Terengganu, Betung, Kuala Pilah dan Jempol, DNB 5G. Ledang. Kampar. Ada perkara-perkara yang sedang ditimbulkan berkenaan dengan cara mana pelaksanaan ini berlaku dari segi proses tender, dari segi proses pemilihan mereka yang berjaya dalam penyediaan menara dan sebagainya. Jadi mohon jaminan berterusan daripada pihak menteri supaya perkara ini dapat ditangani dengan baik sebab akhirnya kita tidak mahu berlaku ketirisan ataupun ketidaktelusan. Terima kasih. Menteri, saya ada sikit soalan tambahan mengenai 5G. Tadi Menteri ada katakan nak buat semak semula terhadap model 5G. Saya nak tanya, adakah ia termasuk semak semula tender yang diberikan oleh Ericsson? Kerana 3 hari lalu Financial Times telah menerbitkan satu berita, Huawei fights for role as Malaysia reviews 5G tender. Minta izin. Jadi, apakah kesan kepada kerajaan kerana tender telah diberikan kepada Ericsson? Apakah kesan kewangan ataupun implikasi kepada kerajaan sekiranya tender ini disemak semula dan tender ini diberikan kepada pihak lain seperti Huawei? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Ledang dan Yang Berhormat Kampar. Berhubung apa yang dibangkitkan tadi, memang isu ketirisan, ketelusan adalah isu-isu yang saya amati dan pihak kementerian memang pandang serius. Itulah antara lain sebabnya kenapa kami telah minta sewaktu dibincangkan isu DNB ini. Tapi masa yang sama, saya ingin nyatakan di sini dalam Dewan Yang Mulia ini, saya dan juga pasukan tidak akan melayan lobi daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat sama ada oleh media dalam negara ataupun luar. Kita tidak akan terkesan dari segi penilaian, perbincangan, penelitian
Dan sekiranya ada mana-mana media yang mendengar ucapan saya ini, stop it. No more lobbying melalui media luar ataupun media dalam negara maupun luar. Enough. Ya, jadi berikan kami ruang untuk bincang hinggalah ke penghujungnya. We will not entertain and we will not be swayed and neither will we be prejudiced based on bentangkanlah 5 muka surat ke 10 muka surat ke, saya tak baca satu patah pun. Ya, jadi I'm not reading any of that anymore. Di depan saya adalah perbincangan yang perlu dilakukan and I will stick to that dengan izin.